Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 31 Oktober 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sarawak memerlukan peruntukan lebih 100 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan untuk rancangan Malaysia ke-13. Pemimpin Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg berkata dana itu penting bagi pembangunan 13 komponen utama di negeri ini termasuk infrastruktur asas, kesihatan, pendidikan, perumahan dan penyukatan tanah hak adat Bumiputera NCR. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas pada sesi libat urus rancangan Malaysia ke-13 di Kuching yang turut dihadiri Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Terdahulu dalam ucapannya, Rafizi berkata Sarawak telah mencadangkan 12 penambahbaikan untuk pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Antaranya termasuk peruntukan disalurkan terus kepada Kerajaan Sarawak, penggunaan tata cara perolehan dan prosedur pelaksanaan projek kerajaan negeri serta pelaksanaan segera makmal pengurusan nilai bagi projek-projek persekutuan bernilai lebih 70 juta ringgit. Sementara itu bercakap kepada pemberita selepas majlis tersebut, Rafizi berkata kerajaan akan meneliti secara terperinci peruntukan untuk Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-13. Pihaknya akan memastikan strategi ekonomi diimbangkan secara berfasah. Berdasarkan kemampuan dan matlamat ekonomi negara. Dan once kita dapat tahu berapa jumlah itu, dan itu juga akan membantu kita memfasahkan peruntukan dan pelaksanaan mengikut keutamaan dan juga secara adil kepada semua negeri-negeri termasuklah negeri Sarawak juga. Rafizi menjelaskan jumlah yang dicadangkan ini meliputi kos pelaksanaan projek dalam tempoh 5 tahun. Selain Sarawak, Kementerian Ekonomi turut mengadakan sesi libat urus dengan Selangor, wilayah Persekutuan dan Melaka bagi memastikan keperluan setiap negeri diambil kira. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg meluluskan peruntukan lebih 10 juta ringgit untuk projek penambahbaikan Sekolah Kebangsaan SK Rakyat Tupong di Putrajaya. Berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-75 SK Rakyat Tupong, beliau berkata projek ini melibatkan pembinaan blok sekolah baru, pusat sumber, tadika dan fasiliti sukan. Katanya SK Rakyat Tupong yang ditubuhkan pada 1948 merupakan sekolah yang kaya dengan sejarah hasil kerjasama masyarakat Melayu di kawasan itu dalam menyediakan peluang pendidikan kepada anak-anak mereka. Setelah 7 dekad beroperasi, SK Rakyat Tupong berjaya melahirkan ramai tokoh pemimpin yang menyumbang kepada pembangunan Sarawak. Selain itu, beliau juga memperuntukkan RM75,000 kepada alumni SK Rakyat Tupong untuk pembiayaan aktiviti persatuan dengan harapan dapat membina modal insan yang mendukung aspirasi pembangunan negeri Sarawak pada masa akan datang. Integriti memainkan peranan penting dalam kalangan pemimpin akar umbi bagi memastikan setiap dasar, bantuan dan projek kerajaan berjalan lancar. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak bagi Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juandan Jaya, berkata integriti membantu memastikan sumber awam diurus dengan cekap dan adil di samping mencegah rasuah dan penyelewengan kuasa. Sebab itu kita sebut soal integriti, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mesej ini kita mahu sampai ke peringkat semua akar umbi. Ya, pihak kami buat unit integriti dan ombudsman diberi kepercayaan oleh Yang Berhormat Premier Sarawak untuk mengadakan program dan usaha daripada peringkat paling tinggi sampai peringkat akar umbi. Dr. Juanda berkata integriti turut mengeratkan hubungan antara kerajaan dan masyarakat sekaligus meningkatkan keberkesanan pembangunan yang lebih inklusif. Masyarakat yang berintegriti juga berpotensi menangani isu sosial seperti jenayah dan penyalahgunaan dadah. Beliau berkata demikian dalam program Jelajah Integriti 2024 daerah Maradong, anjuran unit integriti dan Ombudsman Sarawak. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat agar menjauhi rasuah demi mewujudkan negeri berintegriti tinggi.
20 suri rumah dari kawasan Jepak dipilih untuk menerima tajaan skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR yang dibiayai sepenuhnya oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Terki. Skim ini melindungi suri rumah daripada beban kewangan ketika menghadapi situasi yang tidak dijangka. Skim ini bertujuan untuk melindungi para suri rumah daripada beban kewangan dalam menghadapi musibah yang tidak dapat dielakkan. Dengan adanya SKSSR, para suri rumah tidak perlu risau sekiranya berlaku keadaan yang memerlukan bantuan perubatan, pemulihan atau bantuan kewangan. Itu keistimewaannya. Iskandar berkata demikian pada majlis penyerahan simbolik SKSSR di Pusat Khidmat Rakyat Dun Jepak. Sementara itu, Ketua Wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Jepak, Noriha Ali berkata, semua penerima bantuan adalah penduduk asal kampung Jepak yang telah disaring ranting-ranting parti. Syukur ada 20 orang penerima yang sebahagiannya ditajakan oleh Adun N67 Jepak, Tuan Iskandar bin Turki, dan mungkin sedikit sebanyak membantulah sebab dia merupakan jaminan untuk 1 tahun. Jadi kepada suri rumah tangga yang menerima bantuan itu, tahniah diucapkan. Dan kita berharap program ini akan berlanjutan untuk mereka-mereka yang belum mendapatlah. Dan terima kasih juga kepada YB kerana telah prihatin kepada suri rumah tangga, khususnya kepada pengundi-pengundi N67 Jepak. Penerima hari ini merupakan pengundi-pengundi N67 Jepak. Jadi kita pilih melalui ranting-ranting yang ada di N67 Jepak lah. Radio Televisyen Malaysia RTM bakal menyiarkan program Bermukun se-Borneo pada 7 hingga 11 November ini. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saifuzaman Yusof, berkata program ini juga akan disiarkan melalui stesen Radio RTM Sarawak dan platform aplikasi RTM Klik. Untuk mengenali budaya dan juga tradisi. Katanya usai itu juga bagi memastikan peminat muzik bermukun tidak terlepas peluang untuk mengikuti program tersebut di mana jua mereka berada. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Kampung Budaya Sarawak di Santubong. Lawatan tersebut adalah sebahagian daripada rombongan mesyuarat pengurusan strategik bahagian program Radio RTM yang melibatkan sekitar 70 pegawai dari Semenanjung, Sabah dan Labuan. Lawatan ke Kampung Budaya Sarawak juga bertujuan untuk mengenali budaya dan warisan yang terdapat di negeri ini. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan akan mengadakan Festival Gendang Sarawak FGS 2024. Acara bersempena Regata Sarawak akan berlangsung di tebingan Kuching pada 1 hingga 3 November ini. 2024 akan datang. Pengarah JKKN Sarawak Nosila Nur Sulaiman dalam temu bual bersama Sarawak FM berkata, festival berkenaan bertujuan mempromosi dan memelihara seni muzik gendang yang merupakan sebahagian daripada warisan budaya Sarawak. Ia juga menyediakan platform kepada penggiat muzik serta artis untuk mempersembahkan hasil karya masing-masing selain berkongsi keunikan bunyi gendang yang mempunyai nilai sejarah serta estetika tinggi. Festival kali ini akan menampilkan kepelbagaian genre muzik menerusi kolaborasi kreatif penggiat seni muzik tradisional dan moden. Acara utama festival ialah pertandingan gendang Melayu melibatkan 6 kumpulan daripada Sarawak dan Brunei Darussalam. Pelbagai aktiviti turut diadakan selain acara kemuncak Malam Gala Simfoni FGS 2024 yang akan menampilkan persembahan artis tanah air serta pemuzik tempatan seperti Datuk Jamal Abdillah, Bele Sisoski dan pemain sapek terkenal Matthew Ngau. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.